Ya, saban hari juga kami bawakan kepada anda berkenaan dengan kesihatan mental sepanjang kita menjalani Perintah Kawalan Pergerakan ataupun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Bukan sahaja pada golongan dewasa tetapi juga kali ini kita nak berikan penekanan kesihatan mental khususnya bagi golongan kanak-kanak. Ya, jadi kita nak mendalaminya dengan lebih lanjut. Anda boleh terus menghubungi kami dari semasa ke semasa sepanjang siaran ini kita berlangsung bersama dengan tetamu kita pada waktu ini iaitu Dr. Asma Razali yang merupakan konsultan kesihatan dan kecergasan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Naluri. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi jemput bagi pihak hospital. Ya. Okey, pertama sekali kita ingin mendalami terlebih dahulu tentang makna kesihatan mental itu sebenarnya. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat hujung minggu kepada semua rakyat Malaysia. Saya Dr. Asma Razali. Jadi seperti yang kita tahu dan didefinisikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kesihatan mental bermaksud keupayaan seseorang individu itu untuk mengenali bahawa dia mampu untuk melakukan aktiviti seharian, mampu melakukan tanggungjawab dan mampu juga memikul tekanan. Adakah dia mampu memikul tekanan seharian dan juga boleh berhubung serta menyumbang di dalam komuniti. Maksudnya di sini ianya merangkumi aspek psikososial, psikologi dan kesihatan emosi. Maksudnya kita lihat manusia ni sihat. Jadi apakah maksud sihat yang sebenar? Adakah sihat tanpa penyakit? Tetapi kesihatan mental merangkumi kesihatan emosi. Ya. Jadi apabila seseorang individu itu mampu mengetahui yang dia berupaya untuk melakukan kerja seharian, mampu memikul tekanan beban harian, boleh pergi bekerja, boleh hidup seperti biasa, boleh bergaul dengan komuniti, mampu memberi sumbangan seperti yang kita lakukan hari ini, memberi sumbangan kepada komuniti. Ini adalah kesihatan mental yang sebenar-benarnya lah. Kesihatan secara total bukan saja fizikal semata-mata, luar semata-mata, tapi juga dalaman dia. Bukan saja ialah emosi tetapi juga mental. Itu yang memberikan seorang itu dijaminlah kesihatannya luar dan dalam. Betul. Dua-dua itu saling perlu. Ya, perlu. Itu adalah kesihatan secara holistik kalau kita nak cakap dalam bidang perubatan. Dan apabila kita mempunyai kesihatan yang holistik, kita mempunyai jiwa itu sendiri. Jadi seperti yang kita bincangkan pada hari ini. Baik, kami buka talian kepada anda untuk topik kita pada waktu ini. Sudah pastinya berkenaan dengan kanak-kanak kan doktor. Betul. Sekarang ini sepatutnya kanak-kanak mereka berada di taska ataupun di pusat bimbingan bersama dengan kanak-kanak yang lain, berkomunikasi, mereka ke taman permainan untuk mereka aktifkan ataupun kembangkan lagi motor skill dan sebagainya. Tetapi disebabkan pandemik mereka hanya berada di rumah saja, tidak ke mana-mana, menyebabkan perkembangan mental mereka, perkembangan fizikal mereka itu sedikit terbantut ataupun terhalang. Itu juga kita nak tekankan pada waktu ini. Betul, saya sangat setuju. Jadi sebenarnya apabila kita bercakap mengenai selami jiwa, selami jiwa dan emosi kanak-kanak itu sendiri, kita perlu faham kanak-kanak ini didefinisikan mengikut Akta Kanak-kanak, Konvensyen Kanak-kanak dan Hak Kanak-kanak Sedunia 2020. Ianya adalah umur di bawah 18 tahun. Jadi ada prepubescent, ada kanak-kanak bayi, ada bayi prepubescent, dan mereka ini adalah aset negara sebenarnya. Jadi aset negara bermaksud pemimpin masa hadapan kita. Ini harta yang perlu kita jaga. Jadi di Malaysia juga 28% lah, 4.7 juta adalah kanak-kanak lelaki mengikut perangkaan tahun lepas dan 4.4 juta kanak-kanak perempuan. Kita selalu ingat lelaki lagi banyak, perempuan lagi banyak kan? Tetapi sebenarnya ada sedikit kekurangan dan juga peratus penurunan 400,000 kelahiran penurunan pada tahun lepas lah. Jadi mungkin PKP tahun ni kita tak tahu ada kenaikan kelahiran. Jadi anak-anak adalah aset negara. Ya. Aset negara, pemimpin generasi masa hadapan, dan mereka ini sebenarnya tertekan juga. Kan kalau orang dewasa pun tertekan, kita PKP pun rasa tertekan, tak boleh duduk di luar macam saudara kata tadi. Kanak-kanak juga sebenarnya sangat-sangat sensitif dan delicate yang kita tidak boleh nak ukur tekanan mereka ini. Jadi apabila kita bercakap mengenai COVID-19 ketika pandemik, ketika wabak melanda, dan apabila anak-anak ini tidak boleh ke sekolah, tidak boleh bersosial, tidak boleh berjumpa dengan sahabat-sahabat, mereka pun sudah mula merasai tekanan ini. Jadi apa yang penting adalah
sokongan daripada ibu bapa itu sendiri. Dan PKP sendiri sebenarnya serta COVID memberi tekanan secara langsung kepada insan-insan kecil ini yang sebenarnya jiwanya sangat rapuh. Jadi mungkin kita akan bincangkan lagi selepas inilah. Ya, pastinya. Dan kerana kita perlu juga satu teknik untuk kita mengenali dan mengenal pasti tekanan yang dialami oleh anak-anak kita. Mana kadang-kadang kita tengok macam anak ni macam biasa. Tapi anak-anak ni pun sebenarnya manusia biasa yang ada waktunya dia akan sembunyikan perasaan dia. Sebab dia lebih memahami apa yang dilalui ibu bapanya contohnya. Jadi macam mana untuk kita mengenali situasi yang dilalui anak-anak kita, tekanan yang mereka alami? Jadi betul, tekanan emosi sebenarnya adalah subjektif dan ini amat luas sekali. Dia boleh dikategorikan sebagai adakah ianya setakat kesedihan yang biasa, tekanan perasaan atau depresi, kegusaran atau anxiety, maupun organik, penyakit-penyakit organik seperti psychiatric disorder, seperti bipolar ke skizofrenia. Jadi yang paling-paling biasa seperti kita pegang definisi tadi, apabila kita tidak berupaya untuk berfungsi seperti biasa. Maksudnya anak-anak ni selalunya dia seronok nak main, kan? Anak-anak ni seronok nak makan, anak-anak ni seronok nak minum susu, anak-anak ni suka melompat-lompat. Tiba-tiba satu hari dia tak nak melompat. Dan mungkin sampai ke 2-3 hari, sampai ke seminggu, anak-anak ni sedih, menangis, mengasingkan diri. Dia berbeza daripada norma biasa anak-anak kita. Jadi ini yang salah satu tanda-tanda yang kita perlu perhatikan pada anak-anak. Adakah dia menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan perasaan, tak nak makan, tak boleh tidur. Macam orang dewasa pun sukar tidur adalah salah satu tanda juga. Maksudnya ibu bapa yang kena kenal pasti sebaik mungkinlah yang berada di rumah. Kan, tengok reaksi mereka, perkembangan mereka, adakah tiba-tiba aktif menjadi senyap dalam beberapa hari dan sebagainya. Macam saya, doktor, saya ada anak 2 tahun lah. Kalau di rumah tu memang tak ke mana-mana lah. Sepatutnya kalau usia 2 tahun tu adalah fasa untuk dia meneroka dunia luar, explore dunia dan sebagainya, tapi di sebagai PKP tak boleh. Jadi untuk memberikan dia sedikit pengalaman dan sebagainya, kami just bawa di kawasan halaman rumah, naik basikal dan sebagainya, di kawasan terdekat sajalah. Tetapi ada juga anak-anak yang mereka sebab kadang-kadang ini mereka suka merontak, tantrum dan sebagainya kalau tak dapat sesuatu yang mereka nak sangat. Itu pula situasinya, ibu bapa perlu bijak mengendalilah ataupun nak memainkan peranan mereka. Sebenarnya peranan ibu bapa sangat penting. Seperti yang kita ketahui, anak-anak ini dilahirkan kainnya putih, suci. Jadi peranan ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Ibu bapa adalah insan pertama yang mereka kenal. Seperti juga bahasa, ya. Macam saudara kata tadi, anak 2 tahun, kan, tantrum. So mereka belajar bercakap saya, I, wo, adalah daripada latar belakang keluarga. Jadi guru yang pertama peranannya adalah ibu bapa. Baik acuannya datang daripada ibu bapa. Jadi didikan di rumah ini adalah sangat penting. Kanak-kanak mempunyai pelbagai stages atau peringkat untuk mereka meneroka alam, seperti mereka akan tantrum, mereka nak memanjat, mereka nak meneroka dunia. Dan ada juga, pernah tak ada doktor kata, kalau pernah pergi jumpa doktor kata, kalau anak yang bijak tu dia akan bertanya, dia akan memanjat dan sebagainya. Jadi ini adalah kebiasaan norma kanak-kanak. Tetapi apabila anak-anak ini sudah mula lari daripada norma asal, seperti yang saya katakan tadi, dan definisi itu, mereka tidak berupaya untuk melakukan sesuatu yang mereka lakukan. Mereka tidak meminati lagi apa yang mereka minat. Dulu suka kartun, sekarang tak suka kartun. Dulu suka nak tulis ABC, lepas sekarang it's not like, tak berapa nak suka. Jadi peranan ibu bapa adalah untuk mengetahui. Kita perlu bertanya, adakah anak kita ni okey. Kita perlu mengenali sifat anak kita, itu paling penting lah. Dan jika ianya berlarutan lah, seperti anak tak nak makan, anak mula menangis, anak berasa tertekan, macam kalau dulu pergi sekolah tak nak pergi sekolah. Jadi ini adalah salah satu tanda dan peranan ibu bapa yang penting, perlu mengenal pasti daripada norma kepada lari dari norma yang biasa. Dan tak dinafikan sewaktu pandemik ini melanda, ada yang baru dilahirkan. Jadi kehidupan mereka tak kenal dengan dunia luar lagi. Itu satu perkara. Padahal untuk kita membentuk anak-anak yang sedang membesar ini untuk
tidak terkejut apabila mereka melalui dunia sebenar satu hari nanti. Okey, itu yang pertama. Dan yang keduanya, rutin anak-anak yang diberikan dan disuguhkan dengan gadget setiap hari, mana kita tengok rutin pattern dia adalah sama. Setiap hari pagi-pagi menghadap, satu hari menghadap gadget dan sebagainya. Jadi tak boleh nak tahu perubahan anak-anak tu macam mana. Sebab kadang-kadang bila anak disuguhkan dengan gadget sebagainya, kadang-kadang tak lalu makan. Lebih suka untuk melihat kepada gadget tersebut atau menonton televisyen semata-mata. Makan tu perkara kedua atau ketiga. Betul, jadi betul. yang ini macam mana dua situasi? Okay, jadi di sinilah ibu bapa memainkan peranan. Jadi kadang-kadang kita Asian parent lebih dilabel kepada parents yang garang. Ya. Jadi kadang-kadang ada keperluan untuk kita meletakkan had ataupun limit kepada sesuatu. Jadi untuk soalan pertama tadi, ketika ini amatlah malang, seluruh dunia mengalami pandemik. Ya. Jadi anak-anak yang dilahirkan 2 tahun kebelakangan ini adalah anak-anak yang dilahirkan ketika pandemik. Ya. Mereka terpaksa duduk di rumah, ya. Yang membesar pun terpaksa tidak pergi ke sekolah. Jadi kita terpaksa menerima norma baru ini. Apa yang kita boleh lakukan adalah seperti yang diperkatakan tadi, kita kena jadi lebih kreatif dengan anak-anak ini. Kita bagi mereka aktiviti, ya. PDPR pun banyak kerja sekolah, so kena buatlah kerja sekolah. Ada masa dia, ada masa set rohani, ya, solat pada waktu-waktu tertentu, bermain di dalam rumah juga kita boleh bermain sukan. Jadi kita perlu sebagai ibu bapa, kita perlu lebih kreatif. Mengenai isu gadget ini adalah isu worldwide. Ini adalah generasi celik internet. Ya. Jadi perlu ada limitasi dan okey, ibu bapa kena pandai. Okey, kalau you dah habis kerja sekolah, seminggu sekali kalau you nak tengok TV ataupun sesuatu, dan baru kita letakkan tak lamalah 1 jam. Dan kalau boleh kanak-kanak di bawah umur 3 tahun kita elakkanlah untuk melihat secara direct lah skrin, kerana ini boleh memberi kesan kepada penglihatan mereka juga dan sel otak lah. Ya, ya. Okey, sekali lagi kami war-warkan talian ya di skrin anda. Anda boleh hubungi kami ataupun sekiranya ada persoalan, ada pengalaman yang anda nak kongsikan bagaimana anda mendidik ataupun mengenal pasti kesihatan mental kanak-kanak, anak-anak anda di rumah, boleh hubungi kami di talian sekarang ini juga. Baik, doktor, ialah langkah pertama adalah mengenal pasti, melihat bagaimana reaksi mereka, perubahan mental ataupun emosi mereka. Setelah dikenal pasti, ada something wrong dengan emosi anak saya, ataupun dari segi tingkah laku dia. Apa pula langkah seterusnya yang perlu dibuat? Okey, disebabkan saya adalah kesihatan, jadi tentunya perkara terbaik adalah mendapatkan rawatan. Tetapi Kementerian Kesihatan Malaysia juga sebenarnya telah meletakkan di sekolah, ya, kita ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Wanita. Jadi kalau kanak-kanak ni di sekolah, mereka ada kaunselor-kaunselor. Jadi sebelum kita rasa jangan terlalu atau buru-buru ataupun terlalu risau, kenal pasti dan bercakaplah dengan pakar pediatrik anak-anak anda dahulu. Kerana apabila pakar pediatrik kita, mesti kita anak-anak kecil ni mesti pergi klinik kanak-kanak dulu kan, berjumpa doktor kanak-kanak dulu. Jadi berjumpalah dengan pakar kanak-kanak. Jadi daripada situ pakar kanak-kanak boleh mengenal pasti. Dan kemudian barulah kita akan lakukan referral kepada ahli-ahli clinical psychologist atau psychiatrist yang telah kita tempatkan di hospital-hospital tertentu. Dan sebenarnya di klinik-klinik kesihatan juga 1,100 klinik, daripada bajet 2021 tahun lalu, kerajaan telah meluluskan lebih 24 juta untuk mengadakan program kesihatan mental. Tak kiralah sama ada kanak-kanak, orang dewasa, terutama ketika pandemik. Jadi 1,001 klinik kesihatan mempunyai klinik kesihatan mental, 66 hospital juga dan 4 institusi mental yang kita boleh rujuk. Tetapi jika anak kita baru sehari dua tu, mak jangan gusar sangat. Mungkin dia kurang tidur, mungkin dia bad mood. Jadi kenal pasti, bercakap dulu dengan anak, dan kemudian jika kita dah rasa 3-4 hari masih juga benda yang sama berlaku, rujuklah pada pakar kanak-kanak kita dan kemudian kita lakukan referral kepada klinik-klinik psikiatris kita lah. Ya. Berapa lama selalu durasi untuk kita melihat seseorang itu? Kalau kita dewasa, kebanyakannya kita akan ambil tempoh 2 minggu. Betul, pandai. Betul. Kanak-kanak begitu juga? Okey, sebenarnya dia bergantung, kerana mungkin kanak-kanak ini orang dewasa walaupun dia tidak bercakap untuk tempoh depresi 2 minggu, tetapi
dia memang totally kita nampak depressed tu. Tetapi anak-anak ni kadang-kadang kita tak nampak. Jadi bergantung kepada ibu bapa. Kalau dalam masa seminggu tu rasa nak bawa sebab anak-anak kecil, kalau tak nak minum susu, tak nak makan, takkan kita nak biarkan saja. Jadi lebih berbahaya berbanding orang dewasa. Bawalah segera berjumpa dengan doktor kita. Okey, baik, kita bawakan talian sekali daripada anda 0322829841 untuk anda hubungi pada waktu ini dan berbicara bersama dengan pakar kita Dr. Asmar Razali, konsultan kesihatan dan kecergasan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Naluri. Bagi kita ada pemanggil di talian pada waktu ini. Okey, kita ada Puan Fatimah. Hello, Assalamualaikum. Malam. Ya, Puan Fatimah boleh teruskan? Okey, saya nampak anak seorang di sekolah kala bertiga. Okey, Puan Fatimah, maaf ya, boleh ulang sekali lagi sebab kurang jelas apa yang dinyatakan. Okey, doktor. Kan Ya. Okey, teruskan puan. Ya. Okey, Okey. teruskan. okey, doktor. Saya naik seorang anak, 4 orang anak. 4 orang anak. Itu masih sekolah kala dan yang lain dari sekolah. Contohnya, besar saya tak risau sangat. Yang saya itu kecil sebabnya saya kesukaan dapat keluar Okey, baik, kita minta untuk Puan Fatimah untuk hubungi kami semula sebab dia putus-putus saya tanya Puan Fatimah. Dia cuba sekali lagi sebentar lagi, tapi apa yang saya faham tadi katanya 4 orang anak yang besar tu dia tak berapa nak risau sangat. Dia kata yang kecil-kecil ni. Yang kecil-kecil. Ini, Tapi soalannya tak berapa soalannya tak jelas. berapa jelas. Tapi Puan Fatimah, terima dari kasih. segi mungkin kalau sementara kita menantikan pemanggil kita kembali bersama kita bercakap pasal umur ni. Adakah ibu memberikan peranan juga? Umur berapa yang kita boleh tahu dah anak-anak ni dah kenal emosi dan umur berapa yang kita rasa macam tak apa, itu memang dunia mereka halnya tu macam mana? Sebenarnya kita tidak boleh nak terus ketepikan yang umur ni tidak boleh memahami kerana daripada lahir sehingga mereka bayi hingga 2 tahun dan juga hingga ke pre-pubescent sebelum berumur 12 tahun, anak-anak ini sememangnya mempunyai emosi masing-masing. Even kalau macam kata tadi anak 2 tahun kan, dah pandai tantrum kan. Jadi mereka sebenarnya boleh mengekspresikan emosi mereka. Jadi kita tidak boleh mengambil ringan sebenarnya. Dan terutamanya yang dah boleh bercakap, jadi yang ini kita boleh tanya. Kakak rasa sedih ke? Kakak lapar ke? Kakak kenapa tak nak makan? Ada orang buat kakak kat sekolah ke? Ini amat penting kerana daripada sinilah kita boleh mengenal pasti sama adakah mereka mengalami gangguan sosial, gangguan penderaan, gangguan seksual, dan apabila peranan ibu bapa ini perlu bertanya. Dan paling penting saya selalu wawarkan kepada banyak juga yang bertanya adalah kita perlu percaya kepada anak-anak kita. Jadi pertama sekali kita perlu percaya pada anak-anak kita sendiri walaupun mereka anak kecil, kerana anak kecil ini jarang menipu. Jadi soal anak-anak kita, ketahui anak kita dan kenali, dan seterusnya kita boleh buat penilaian, kita boleh cek. Kalau macam tak lalu makan tu mesti turun berat badan, kita boleh nampak. Dan adakah sesuatu event ataupun keadaan yang mengganggu. Contohnya ketika pandemik ni kita nampak ada banyak anak-anak yatim yang kehilangan ibu bapa disebabkan COVID. Dan yang kita tahu salah seorang artis kita Al-Fatihah untuk beliau, dan banyak lagi. Jadi anak-anak yang ditinggalkan ini mempunyai kesan mendalam untuk menerima kitaran kesedihan itu. Grief cycle itu perlukan masa. Jadi bukannya hari ini kita tengok anak-anak tu menangis, esok mereka boleh okey. Jadi untuk kes ini adalah lebih spesifik. Mereka perlukan kaunseling, mereka perlu menghidupkan dan mengalami cycle kesedihan itu apabila kehilangan. Dan jika ada juga anak-anak yang kena COVID, jadi mereka memerlukan masa untuk menerima, memerlukan masa untuk mengadjust diri mereka dan juga diterima oleh masyarakat itu sendiri. Jadi istilah kita perlu ketepikan umur. Tetapi jadilah ibu bapa yang melihat anak-anak dan jiwai anak-anak dengan mata hati dan bertanya serta percayalah kepada anak-anak kita kerana hanya dengan cara ini sahajalah kita boleh menyelamatkan kanak-kanak di Malaysia. Aktiviti yang boleh dilakukanlah oleh ibu bapa ataupun keluarga yang ada di rumah bersama dengan anak-anak kecil, kanak-kanak khususnya, yang bagi memastikan pengembangan minda mereka tetap berjalan, pada masa sama juga ada interaksi antara kanak-kanak tersebut dengan ahli keluarga, bukan hanya berinteraksi dengan gadget dan semata-mata
tapi juga ada interaksi dari segi komunikasi, pergerakan dan aktiviti sebagainya. Antara aktiviti yang boleh dilakukan lah. Betul. Jadi sebenarnya anak-anak ini adalah makhluk yang sangat bijak. Kadang-kadang lebih bijak dari kita orang dewasa. Mereka mampu berfikir, mereka mampu melontarkan idea, lebih-lebih lagi generasi sekarang. Jadi salah satu cara untuk kita boleh berinteraksi dengan anak-anak adalah membiarkan anak-anak kita menyuarakan pendapat mereka. Okay, let's say very simple. Parents macam katakan kita beli baju. Okay, sebelum kita nak beli baju tu, kita boleh tanya anak-anak, apa pendapat you pasal baju ni? You suka baju macam mana? So mereka akan berfikir. Jadi ini adalah benda yang paling kecil yang sebenarnya kita tak perasan tetapi mampu generate pemikiran mereka lah, mampu melontarkan pemikiran mereka. Salah satu seperti banyak yang viral ya sekarang ni, saya suka tengok masak di rumah. Even bila kita masak tu, anak-anak umur 2-3 tahun ni, bila kita pegang utensil tu, pecahkan telur, itu adalah merangsang gross motor dia. Jadi soft motor dengan gross motor tu bergerak. Jadi kalau kita hanya bagi gadget, mata tu je lah. Sarang mata tu, dan boleh rosak pula mata tu. Tetapi apabila kita menggunakan buku, kita bagi color, kita boleh buat colouring, kita boleh buat masak-masak, kita boleh ajar anak buang sampah macam umur 4-5 tahun. Ada boleh angkat baju, letak dalam bakul. Dia ada dia punya tahap-tahap. Dan yang dah besar sikit boleh tolong mama cuci pinggan kat dapur. Ini adalah salah satu hubungan yang akan mengakrabkan keluarga dan juga merangsang pergerakan serta juga pemikiran mereka. Yang paling saya suka apabila kita sentiasa ada satu masa dalam keluarga sebelum makan, kita tanya anak-anak, how's your day today? Dah makan ke belum tu? Okay, what do you think of my food? Mama masak sedap ke tak? So kita perlu menilai mereka dan sentiasa bercakap dengan anak-anak ini. Okey, kita ada pemanggil di talian. Puan Ani pemanggil kita dari Sepang, Selangor. Hello Puan Ani. Hello. Hello. Okey Puan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Ani. Boleh teruskan Puan? Ya, saya ada beberapa perkara nak disyorkan. Jadi tak pakai, tapi saya cuma berkongsi lah. Pada saya, anak-anak yang sudah bercakap, kita boleh bertanya kepada dia apa masalah, apa yang dia takutkan, apa yang dia bimbang, apa yang dia risau. Sebab perkara ini risau, bimbang, takut, ini yang menyebabkan kita stres. Ya? Bukan perkara gembira, perkara tadi lah. Jadi bila kita dah boleh bercakap dengan anak, kita akan tahu solusi dia. Kita tanya dia betul-betul apa yang dia bimbang, apa yang dia takut, apa yang dia tahu. Jadi daripada situ kita akan beritahu dia, oh ini solution dia begini. Contohnya orang dia selalu dengar mak dia cerita ke bapak dia sakit, cerita ke bapak dia. Jadi bapak dia dah mungkin mengajuk jenuh melalui aku dia risau. Dia risau, datang sekolah sakit perut. Sebab benda tu dah fikirkan dia. Kita takut bapak dia ini, takut bapak dia. Budak yang 3 9 tahun macam tu, yang dah boleh berfikir, dia boleh pandai dengar dan memahami sesuatu. Jadi dia akan masuk dalam bisnes. Dan bila dia risau, takut, bimbang ni, kita jangan biarkan dia berlarutan sampai tunggu 2 minggu, 3 minggu. Kita hari pertama kita tengok, hari tu dah bagi tahu dah apa yang awak takut, apa yang awak risau. Kena tanya dia sampai dia memberitahu kita dan kita beri solusi dia. Sebagai orang Islam dan sebagai orang yang ada agama kan, bangsa apa pun, kita jangan lupa dengan Allah. Kita kena terang kepada dia Allah. Ini Allah rapatnya bagi sakit macam ini. Ada baiknya, ada sebabnya. Kita kena bagi usul satu-satu. Sampai kita nampak dia boleh faham dan dia boleh terima. Nampak muka dia ceria. Berulang-ulang kita cakap. Ini untuk kanak-kanak lah ya. Kita kena bagi tahu dia from the day kita nampak. Jangan tunggu dia tunggu tak ada apa-apa. Kita kena first we see dia punya situation tu on the spot. Kita dah boleh buat tindakan dah. Tanya dia apa yang dia takut, apa yang dia risau. Cakap, mama ada ni, ayah ada ni, nak balik sini. Apa dia?
Jadi kita buat solution sampai at the end of the point. Sampai kita kira, kita berhasil cerita kita. Sampai hilang satu bimbang tahu itu. Untuk kanak-kanak untuk saya ni tidak. Ini maksudnya untuk orang dewasa pula. Saya ingat orang kata luah ya. Luah ni bukan maksudnya kita luah ke orang. Ya, luah orang boleh, tapi tak semua orang boleh tolong, tak semua orang. Baik. Dan tak semua orang boleh bagi kita solution. Baik. Caranya adalah kita, apa yang kita takut, apa yang kita fikir, apa yang kita luas. Not even a single word yang kita risau tu. Okey, Puan Ani berkongsi pandangan beliau. Mungkin itu cara Puan Ani mengatasi dan mengawal anak-anak dan mereka yang berada sekelilingnya. Mungkin daripada pengalaman juga, kalau kita selalunya ibu-ibu, mak-mak yang otai ni dah tahu apa nak buat. Cuma zaman pandemik ni sangat berbeza. Betul. Jadi macam mana untuk kita menyelami jiwa anak-anak kita dengan lebih baik, Puan? Sebenarnya saya nak ucapkan tahniah kepada Puan Ani. Puan Ani adalah seorang ibu yang proaktif dan semoga berterusan begitu, kerana hanya kita sebagai ibu bapa yang boleh mengenali perbezaan sikap pada anak-anak. Tapi bagi sudut kesihatannya, apabila kita menerima pesakit lah, contohnya seperti hospital wanita dan kanak-kanak naluri, kita adalah hospital swasta dengan harga yang mampu milik. Maksudnya kita akan datang pelbagai latar belakang. Jadi daripada mereka T20 M40, B40 dan juga even daripada UNCHR daripada Myanmar, semua kita terima. Kita tidak memandang latar belakang ini, kita menerima dengan hati terbuka dan semua manusia adalah sama. Jadi apa yang kita perlu faham di musim pandemik ini, latar belakang adalah memainkan peranan yang penting. Contohnya tekanan kesihatan mental ini daripada kajian dan statistik banyak terjadi di dalam golongan keluarga B40. B40 di bandar dan juga di luar bandar. Jadi kita perlu faham kenapa benda ini terjadi. Kerana mereka mempunyai sosioekonomi yang berbeza. Kita tidak boleh datang menerima pesakit kita dan menyamakan latar belakang T20 dengan B40. Bila mereka mempunyai tekanan emosi dan kesihatan mental, kita perlu memahami latar belakang mereka. Rumah yang kecil saudari, tak sama dengan rumah yang besar ketika PKP. Ibu bapa yang mempunyai pekerjaan dan boleh menghidangkan makanan tidak akan sama dengan anak-anak yang kelaparan. Jadi ini yang memainkan perbezaan kesihatan mental yang terjadi di kalangan anak-anak sekarang. Dan walaupun kita rasa apa yang kita katakan itu sesuai untuk seseorang, tapi sebenarnya tidak sesuai untuk orang yang lain. Jadi di sinilah apabila latar belakang berbeza, kanak-kanak daripada latar belakang berbeza, contohnya seperti kanak-kanak pelarian, kanak-kanak B40 terutamanya di miskin bandar, kanak-kanak di kampung tak akan sama. Jadi kita perlu menilai secara individual dan ibu bapa memang memainkan peranan tidak kira apa saja latar belakang anak-anak ini. Ibu bapa kunci utama untuk mengenal pasti dan juga apa tindakan susulan yang perlu dilakukan. Kalau dah serius, bolehlah berjumpa rawatan di hospital dan sebagainya, kaunseling dan sebagainya. Baik, Doktor, terima kasih untuk perkongsiannya. Kita harapkan juga ibu bapa yang ada menonton tadi ataupun yang ada Puan Ani juga mengkongsikan tadi sedikit sebanyak memberikan input kepada anda untuk memastikan mental kanak-kanak sepanjang pandemik ini dapat kita sama-sama jaga dan pada masa sama juga tidak menepikan pengembangan minda mereka. Baik, terima kasih. Baik. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Asmah Razali, konsultan kesihatan dan kecekasan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Naluri. Mana kita kalau ada permasalahan apa-apa saja berkaitan dengan anak-anak ini, jangan lupa ada pakar-pakar yang boleh dirujuk untuk anda mendalami jiwa anak-anak ini. Okey.